Assalamualaikum dan selamat petang. So hari ni dan pada waktu ni saya nak menceritakan sedikit ataupun berkongsikan dengan lebih lanjut tentang jenis-jenis santau dengan lebih detail lah, bermaksud bagaimana santau ini dibuat tu saya tak boleh cerita secara detail, tetapi saya boleh memberikan intro sahaja. Intronya macam contoh santau ni dia biasanya dia buat pada waktu malam Jumaat ataupun malam Kliwon. Introduction malam Kliwon biasanya terjadi apabila malam Jumaat jatuh pada bulan penuh. Jadi bulan penuh tu bermaksud waktu itu adalah malam keramat yang kebiasaannya ataupun selalunya ataupun paling kerap ataupun paling disukai, paling digemari ataupun dalam kalangan para dukun, para bomoh dan juga para pengamal ilmu hitam. Mereka lebih suka pada malam Jumaat Kliwon ataupun pada malam Jumaat di mana bertembungnya bulan penuh. Bulan penuh terjadi pada 13, 14, 15 setiap bulan Islam. Okey, jadi kat sini saya nak kongsikan dengan lebih terperinci, dengan lebih mendalam sedikit tapi tidak terlalu dalam, okey, dalam sikit sahaja, iaitu tentang bagaimana santau ataupun benda yang syirik ni dibuat. Okay, kebiasaannya dia ada membacakan surah-surah tertentu, mengamalkan surah-surah tertentu. Okey, syarat pertama adalah mesti kena ada benda-benda yang seperti kaca, seperti paku, miang buluh, bisa ular, tak kisah, anything benda yang tajam dan berbisa dan racun. Okey, benda-benda seperti ini perlu disediakan dalam satu bekas seperti macam itulah, dan dibaca satu mantra tu ada spesifik mantra. Dan itu bermaksud mantra tu adalah perjanjian di antara kita dan juga syaitan. Perjanjian jadi santau tu dia akan seperti berbuih-buih. Kalau korang letak dalam satu bekas kosong, daripada sikit dia boleh menjadi beranak pinak, dia akan menjadi banyak, dia akan jadi buih, dia jadi macam banyak, dia akan penuh. Korang pernah tengok pemutih telur, kalau korang pukul telur, okey, dia akan naik buih kan, dia naik buih gebu kan. Macam tu juga benda macam santau, dia akan penuh, dia pakai sikit je. Okey, dia ambil sikit and then tiup ataupun nak bagi pada siapa-siapa boleh. Okey, itu santau yang santau angin ataupun santau makan. Okey, kalau santau yang macam santau tuju tu lain. Okey, santau tuju telensi. Okey, so saya nak huraikan sikit. Okey, yang ni berdasarkan sebuah karangan ataupun seorang ustaz. Okey, seorang ustaz, antara bahan-bahan yang kebiasaannya yang diguna pakai untuk santau tersebut, iaitu biasanya racun seperti air lipan bara, bisa ular senduk, bisa ular kapak, bisa katak puru. Okey, katak puru tu berbisa, sebab tu dipanggil sihir katak puru. Ubur-ubur, bisa getah ipuh, buah kacang hantu, bisa akar-akar kayu dan seumpamanya. Bahan yang berikutnya, yang kedua, iaitu bahan miang ataupun gatal lah. Miang tu bahasa negeri tertentu, dan gatal. Okey, contohnya adalah seperti miang sembilu buluh, miang tebu, miang rebung, tali guni, ulat bulu yang masih hidup. Mangsa yang terkena santau ni biasanya akan merasa gatal dekat tekak, manakala badannya akan terasa seperti bisa. Dia seperti rasa macam merenyam, gatal. Bukan merenyam gedik tu bukan maksudnya dia akan rasa macam tak selesa badan dia mandi pun tak jadi apa-apa. Lepas tu biasanya kalau teknik perubatan macam ni, biasanya dia akan menggunakan buluh ataupun dia akan menggunakan daun pokok nangka, dia akan tepuk, dia akan baca surah-surah tertentu, ruqyah, and then dia tepuk, dia akan keluar semua miang-miang dan juga kaca-kaca, dia akan keluar. Depends kepada teknik perubatan ustaz ataupun para dukun bomoh masing-masing. Saya saya pernah pergi total perubatan, saya pernah rawat masih sekarang ni santau angin. Saya pernah berubat sebanyak lebih kurang 15 orang, dan 15 orang tu semua pelbagai.
pelbagai teknik, pelbagai cara. Ada yang memancing, ada yang yang tu gunakan jin Islam. Ada yang boleh belah perut tapi tengok tak ada apa-apa. Lepas tu ada yang boleh masuk tangan dalam perut dia nak tarik benda tu. Ada yang menggunakan teknik buah kelapa, lepas tu bisa semua masuk dalam tu. Banyak. Ada yang menggunakan daun nangka ataupun daun bidara, okey. Benda macam tu dia banyak teknik, okey. Nanti saya kongsikan. Okay, so itu antara bahan yang kebiasaannya yang selalu pakai lah, iaitu yang macam apa yang seperti saya cakap lah. Okay, yang bahan yang memedihkan ataupun melukakan seperti mentol lampu, kaca, yang ni pernah saya punya kita orang punya family pernah dibuang benda-benda macam ni. So ada benda-benda macam ni, okay. Kuku ayam, kuku binatang, sabuk, benang sutra, rambut, yes. Kelongsong, telur ayam, bahan-bahan kotor seperti binatang yang telah mati seperti kulit lipan dan sebagainya seumpamanya. Dan teknik rawatan bomoh ataupun pawang-pawang ni semuanya bergantung. Kalau bacaan ayat Al-Quran tak jelas, lebih baik awak cari orang lain. Sebab saya pernah terkena bukan setakat membuang, malah dia menambah untuk urusan bisnes. Dan kalau macam bomoh ataupun pawang, dia menyatakan harga rawatan, itu bermaksud dia menggunakan jin Islam. Saya bukanlah nak memburuk-burukkan. Itu apa pengalaman saya yang saya pernah alami daripada since masa kecil sampai sekarang. Okay, saya nak cerita sikit the history of saya punya kisah lah, sedikit saya masuk sikit, okay. Macam mana pada waktu kecil dia boleh detect macam tu, sebab pada waktu kecil kan, okay, dia benda ni berpunca daripada sifat perkahwinan ataupun perkahwinan yang tak direstui ataupun perkahwinan yang tak diredai, perkahwinan yang tak diberkati, perkahwinan yang tidak mendapat restu mak dan ayah. Cerita dia bermula seperti ini. Okay, ini kisah dia. Saya cerita sikit, okay? Saya cerita sikit sahaja kisah saya. Bermula daripada zaman dulu, okay, seperti biasa zaman dulu, okay. Itu sahaja, okay. Itu sahaja kisah dia, saya boleh kongsikan. Nanti saya kongsikan kisah berikutnya lebih detail pada episod yang akan datang, insya-Allah, yang lebih jelas, ataupun lebih tentang santau angin dan juga tentang santau tuju. Okey, saya nak kisahkan, iaitu saya nak cerita dulu jenis-jenis santau supaya kita lebih mengenali, supaya korang lebih alert, supaya korang lebih berjaga-jaga tengok tanda-tanda simptom yang ada lah. Okey, saya kena family saya satu keturunan kena santau angin. Dan kisah-kisah santau lain tu adalah saya punya sepupu santau langkah, santau makan, saya punya sepupu juga kena santau makan. Okey, saya nak cerita sikit jenis-jenis santau makan ataupun minum. Yang ni ada orang tanya, sebelum tu saya dah pernah jelaskan dalam video part tu, saya pernah jelaskan tentang apa jenis santau, tetapi tidak jelas. Yang ni saya jelas. Okey, ramuan santau dimasukkan ke dalam makanan ataupun minuman secara zahir oleh manusia ataupun secara ghaib dengan menggunakan khidmat jin khodam. Mereka yang mengambil makanan atau minuman tersebut akan menjadi mangsa santau ataupun sihir. Okey, iaitu makanan ciri-ciri, iaitu yang pertama saya jelaskan dengan lebih detail lah. Saya memerlukan cawan sekejap. Saya minta member tolong ambil cawan je. Tolong ambil cawan, satu cawan kosong. Sekejap, saya nak tunjuk contoh cara macam mana kita nak minum supaya benda tu tak boleh nak cawan kosong. Okey, terima kasih. Okey, so ni, okey, cara kalau nak minum yang betul, jangan minum macam ni. Jangan minum macam ni. Ni nampak? Jangan minum macam ni. Ini adalah normal orang minum, okey. Minum macam tu. Okey, jangan minum macam ni, tetapi jari kelingking, nampak jari kelingking, nampak Jari kelingking letak di bawah. Minum.
Kalau boleh tak payah pakai tu pun tak apa. Okey, tak payah pakai pegang benda tu. Okey. Supaya nak detect. Biasanya kalau korang buat macam ni, kalau kat luar, kalau makanan jiran bagi, bukan kita tak percaya, faham tak? Kita memang husnuzon, bersangka baik, ataupun sentiasa positif juga. Orang cemburu juga. Okey, kita tak tahu rambut sama hitam, hati siapa tahu, betul? Jadi supaya berjaga-jaga bila dah terkena susah nanti. Okey, nak berubat tu, ya Allah ya Tuhanku, boleh dengan izin Allah, tapi seksa merana dia tu hanya Allah dia tahu. Okey, saya teruskan. Ini cara nak minum. Okey, dia letak je kelingking dekat bawah. Bagaimana penerangan ini digunakan, ni sunnah Nabi Muhammad. Bagaimana dia, bagaimana Rasulullah sendiri buat macam ni supaya boleh detect racun ataupun santau sihir yang ada dalam tu. Contoh saya lebih jelas. Kalau air tu panas, bawah ni akan jadi sejuk. Bermaksud sepatutnya kalau air panas, maksudnya keseluruhan gelas ni akan jadi panas ataupun suam. Tetapi bawah ni dia sejuk. Itu bermaksud ada sihir, santau ataupun racun. Faham maksud saya? Okey. Tapi kalau air sejuk, bawah ni panas, bermaksud santau ataupun sihir, ataupun minuman tersebut diletakkan racun. Racun tikus ke, racun apa-apa ke, dia bersifat tidak larut air. Okey. Dari segi penjelasan tu saya tak boleh nak jelaskan sangat. Cuma apa yang saya boleh faham, kalau alkohol dimasukkan ke dalam air, dia tak berapa nak dilute. Okay, because alkohol, even though alkohol ada double bond ada OH, okay, dia boleh membentuk hydrophobic ataupun hydrophilic, ataupun dia akan membentuk hydrogen bonding, tetapi dia memerlukan heat untuk membentuk ataupun dia akan jadi reduction menjadi alkin, komponen alkin. Dia akan jadi double bond, dia akan releasekan H, dia akan membentuk O. Okey, faham? So dia ada chemical sikit. Saya nak jelaskan pun nanti saya pun pening, awak pun pening, saya dua-dua tak faham. Okey, jadi saya kena tulis chemical formula chemical bond ni, saya kena tulis chemical reaction. Okey. Jadi ini cara. Okey, cara dia tak apalah, korang nak search Google, korang search. Okey, boleh. Yang penting saya jelaskan dengan lebih apa yang saya faham, supaya korang faham lah kenapa dalam minuman ataupun makanan orang boleh buat. Dalam makanan macam mana nak detect, dekat dalam piring, dalam pinggan makanan tu dia akan ada macam warna ataupun berkilat ataupun berkilau. Dia akan macam sepihan serbuk halus kaca. Pernah main carom? Siapa pernah main carom? Dekat carom tu bila korang tuang serbuk yang untuk kita jentik tu, serbuk carom tu lebih kurang macam tu. Tetapi dia movement, dia movable, dia bergerak. Dia macam something moving around. Dia akan bergerak macam something dia bergerak macam kena tiup, tapi dia bergerak. Saya nak tunjuk pun tak boleh, agak nak tunjuk contoh tak boleh, saya tak buat santau. Okey, next, santau angin. Santau angin ataupun ada orang lain menggelar santau tuju. Tapi saya klasifikasikan santau angin tu by angin. Santau angin tu ada, santau tuju tu lebih kepada macam voodoo. Voodoo ni dia buat satu patung and then dia akan pin. Nanti saya cerita lebih detail. Menurut ustaz ni, ramuan santau dituju kepada mangsa dari jauh sama ada dengan teknik pemujaan ataupun teknik pandangan jauh, iaitu menggunakan ain. Yang ni yang bahaya. Pernah tengok tak? Pernah dengar tak pasal banyak artis dia kena santau ataupun kena penyakit ain? Penyakit ain tu adalah sihir. Susah nak dijelaskan. Okey, penyakit ain tu adalah salah satu, dia macam shock sendiri. Dia terlalu takbur, dia terlalu riak dengan rupa wajah dia sendiri, dengan keagungan, dengan kemewahan dia. Lepas tu dia akan kena penyakit ain. Penyakit ain tu disebabkan oleh terlalu kerap sangat kita memuja seseorang, maka dia akan menjadi salah satu sebab menjadi penyakit ain. Huraian tu korang kena tanya ustaz. Sebab penyakit ain ni susah saya nak definisikan. Dia adalah salah satu macam mendoakan. Macam mana? Dia macam, saya pun susah nak jelaskan. Okey, tapi ain tu adalah sihir sebenarnya. Okey, dengan melihat mangsa dari jauh. Okey, dia tengok orang tu, bila orang tu tak puas hati, dendam, dia boleh menjadi penyakit ain. Dia macam mana saya pun tak tahu. Bagi jenis santau ini, elemen makanan dan minuman adalah tidak diperlukan sama sekali. Dia tak perlukan. Okey, ramuan santau akan dihantar dan dimasukkan secara ghaib ke dalam mangsa berkenaan, biasanya perut atau dada, dengan bantuan jin. Santau angin, okey, macam saya family, saya boleh jelaskan sikit lah. Saya boleh jelaskan santau angin.
Dia selagi korang bernafas, selagi itulah korang akan kena santau angin. Santau angin selagi awak bernafas menggunakan hidung dan mulut, maka itulah puncanya. Itu senang. Paling angin antara santau yang senang nak dihantar. Santau angin senang sangat nak dihantar. Dia menggunakan angin sahaja. Angin dia akan masuk ke rumah. Dia menggunakan perantaraan jin padam untuk hancur, menyeksa ataupun membunuh mangsa dengan izin Allah SWT. Okey, jadi santau tuju, dia macam voodoo sikit. Nanti saya akan kongsikan gambar-gambar dan sedikit video lah. Santau tuju ni dia macam voodoo. Dia akan buat satu patung boneka, sama ada menggunakan lilin. Boneka tu dia akan menggunakan sama ada kain biasa saja. Dia akan menyerupai macam patung ataupun orang-orang dekat sawah padi. Maka dia akan buat benda tu, dan dia akan meletakkan gambar mesti gambar penuh. Okey, saya nak cerita sikit pasal gambar. Berkaitan dengan gambar yang korang upload dekat social media, okey, kalau korang upload gambar penuh daripada hujung rambut sehingga hujung kaki, itu lagi mudah. Kalau cukup komplit gambar, sebab itulah kebanyakan artis akan kena. Bukan setakat artis, orang biasa pun akan kena. Saya selepas 3 tahun yang lalu, saya banyak post gambar pun separuh daripada badan. Sebab saya takut benda-benda macam ni lah. Bukan apa, sebab kita tak tahu orang manusia. Okey, manusia ni semua ada perasaan hasad, dengki, jealous, cemburu, iri hati, dengki, semua ada. Okey, jadi bila korang ni macam orang-orang ni, orang luar ni, orang netizen ni, kita tak tahu. Macam contoh kita reject perasaan dia ke apa ke, kita tak melayan dia ke apa, dia biasa dia akan cemburu, dia akan meletakkan, dia akan menggunakan ilmu-ilmu macam ni. Okey, Alhamdulillah setakat ni, Alhamdulillah. Okey, korang kena amalkan Bismillah 5, Bismillah 7, okey, waktu subuh dan juga waktu asar. Selepas solat asar tu korang amalkan, baca paling kurang pun 3 kali ataupun 7 kali, nombor ganjil. Okey, saya teruskan. Santau tuju. Santau tuju biasanya dilakukan oleh pengamal ilmu hitam bertaraf tinggi, sebab dia menggunakan voodoo. Dia akan meletakkan dia macam ni. Voodoo tu, setiap pin, setiap jarum yang ditikam pada benda tu, dia akan menyebabkan mangsa dia akan rasa lenguh. Dia rasa lenguh dia rasa lenguh sangat, dia rasa pegel bahasa Indonesia. Dia rasa lenguh sangat. Contoh ada pin dekat siku, rasa lenguh, korang urut macam mana pun tak jadi. Jadi urut pun tak jadi, pergi klinik tak ada apa-apa, rasa macam sakit sendi, sakit gaut, tak ada apa-apa pun. Lepas tu dia akan cucuk dekat lutut dua belah. Okey, dia akan cucuk. So dia akan menyebabkan mangsa dia jadi macam separuh lumpuh. Lumpuh dari segi, bukan dari segi sains, lumpuh maksudnya kesukaran untuk bergerak. Dia bergerak dia sakit. Okey, jadi kebiasaannya dia akan tundukkan, dia akan jatuhkan mangsa. Biasa mangsa yang terlalu arrogant, belagak, jadi orang yang tak puas hati ni, pihak lawan, rival ni, dia akan membuat seperti santau tuju. Okey, aku tak puas hati dengan bos aku. Okey, saya bagi contoh untuk bos aku ni macam jipaka sikit. Okey, dia macam belagak sikit. Okey, dia tak memandang aku nak buat benda macam ni. Okey, dia pergi, dia ambil gambar, dapatkan nama penuh dia. Okey, dapatkan nama mak bos ni, siap. Okey, dah settle semua tu, bagi kepada Tok Bomoh, Tok Pawang ni. Okey, syirik saya bagi warning, this is syirik. Syirik itu menduakan Allah. Okey, korang menggunakan kuasa lain. Maka ingat ini apa syirik tu? Syirik tu apa? Bila korang bersahabat dengan, dalam satu hadis, bila korang bersahabat dengan jin, maka solat korang tak diterima selama 40 malam. Faham maksud saya? Okey, jadi masuk ke situ, bila Bomoh ni dia pakukan pada orang tu, pada tangan, kaki, dada, dia akan sakit dada, lutut, okey, kesukaran untuk berjalan, maka dia akan tertunduk, dia akan melutut, sujud. Okey, jadi benda tu boleh digagalkan dengan hanya kuasa Allah. Jangan risau, yakin dengan kuasa Allah. Okey, dah settle. Okey, lepas tu santau tuju adalah sangat kuat dan boleh membunuh mangsa dengan serta-merta. Atau sekurang-kurangnya penyakit parah akan menyerang mangsa seperti muntah darah. Yang ni saya pernah kena lah. Saya pernah muntah darah. Saya tak cerita sikit lah. Saya 2 kali pernah muntah darah. Okey, saya masa tu berus gigi, tiba-tiba keluar satu rasa macam loya tau. Dia rasa macam loya, lepas tu dan saya akan rasa macam nak muntah. Bila muntah, keluar darah, keluar dalam sinki, penuh darah.
dengan gumpalan darah bergumpul, gumpalan darah dengan ketulan-ketulan darah semua keluar, macam darah kotor, darah banyak. And then pada masa tu suspected mungkin saya ada TB ataupun penyakit paru-paru, something like that lah. And then ayah saya pergi klinik, x-ray, tak ada apa-apa, nothing happen. Kali kedua seminggu kemudian kena balik. Saya kena benda ni, kena muntah darah. Masa tu lebih kurang umur berapa saya tak ingat. Sekolah rendah rasanya saya kena. Banyak lagi penyakit-penyakit yang saya kena. Nanti saya akan kongsikan sikit-sikit. Dan jenis pembedahan, saya pernah buat pembedahan tersebabkan oleh santau ni. Okey. Lepas tu saya jelaskan sikit lagi, iaitu benda macam ni, santau 7 ni biasanya dilakukan selepas tengah malam atau munajat tersebut di atas pakaian, rambut dan barang peribadi. Contoh, dia akan ambil sikat kegemaran, baju kegemaran, pakaian favorite, cawan favorite, contoh lah. Benda-benda yang ada bekas ataupun jin tu boleh hidu ataupun boleh detect. Berdasarkan gambar pun dah boleh dah sebenarnya, gambar, barang, ataupun yang paling penting adalah darah perempuan. Darah perempuan iaitu tuala wanita, tolonglah basuh and then baru buang. Ingat para wanita, para adik-adik, semua wanita-wanita, ibu-ibu kat luar sana, tolong ingatkan anak-anak korang perempuan ni, tolong basuh awak punya pad, tuala wanita, basuh darah tu baru buang. Jangan buang macam tu dengan darah, sebab banyak orang akan guna benda tu. Saya pernah ada satu kisah pasal darah benda macam ni. Masa tu dekat masa saya kerja kat resort nah. Ada satu lembaga sangat suka benda ni. Lembaga ni dia akan tunggu. Dia akan tunggu, dan korang nak tengok dia boleh. Masa korang buang, korang try. Korang ambil tuala wanita, korang buang, ataupun tak belakang rumah, bawah pokok, korang biar aja. Masa tu kalau anjing tak ada, akan ada satu lembaga. Dia akan tunggu kat situ, dia akan dengan lidah yang panjang, dia akan menjilat benda tu, dia akan makan. Dari segi zatnya, dari segi apa yang korang nampak macam benda tu kering. Tapi tak, kalau korang dibuka dengan hijab, korang akan nampak ada makhluk lain. Banyak jin yang sedang menjilat darah tersebut dan juga syaitan. Itu makanan mereka, darah dan juga asap. Saya teruskan. Santau langkah. Santau langkah ni dikenakan pada mangsa dengan menanam ataupun meletakkan ramuan santau atau bahan lain seperti duit shilling atau apa-apa logam yang kecil yang telah dibacakan mantra jin dan juga syaitan, telah dibuat perjanjian iaitu dengan jin dan syaitan. Dia macam tumbal. Dia menjadikan mangsa tersebut tumbal. Engkau boleh ambil nyawa dia. Macam itulah. Dan di pintu pagar rumah, bawah tangga rumah, pintu pejabat, mangsa yang melangkah barang tersebut akan menerima kesan sebagaimana orang yang terkena santau angin. Yang pernah saya kongsikan kisah iaitu santau langkah, iaitu saya punya sepupu, anak dia langkah maka habis. Disebabkan dia nak kena bekas teman wanita ni, tak dapat si husband ni. Dia kenakan, dia kata aku tak dapat lelaki ni, siapa-siapa tak boleh dapat lelaki ni, so aku nak lelaki ni milik aku, jadi aku akan bunuh bini dia. Aku nak bunuh bini dia dengan cara santau langkah. Perempuan ni pula biasalah perempuan mak-mak, dia akan sidai baju, pergi ke ampaya belakang rumah, dia tanam belakang rumah. Kalau tak dapat rumah, si suami dia mati. Sudah belakang rumah, barang-barang santau dipagarkan daripada pintu tu, luasan pintu tu dalam lebih kurang 1 meter tu, dia letak jarak tu, dia block macam buat satu line. Macam tu lah, something like that. Dia tanam dalam satu kain warna kuning. Lepas tu nak jadikan cerita, dia pendekkan cerita, anak dia yang melangkah, bukannya mak dia. Anak dia terus mati, terus mati on the spot dengan izin Allah. Nak menjadi sebabnya adalah dengan izin Allah. Faham maksud saya? Saya bukan nak kata benda tu boleh membunuh, tapi kalau bukan ajal dia lagi, bukan dengan izin Allah, maka dia belum mati lagi, belum meninggal dunia. Tapi ini disebabkan oleh dan memang ajal dia, asbab dia adalah santau lah. Saya teruskan. Jadi mangsa yang melangkah, dah boleh. Last adalah santau batuk. Santau batuk ni, yang ni first time saya dengar. Santau batuk adalah peringkat awal mereka yang terkena serangan santau. Mangsa akan mengalami batuk yang berterusan walaupun telah banyak mengambil ubat batuk.
Perubatan moden kadang-kadang diiringi dengan sakit kepala. Santau batuk ni awak buat macam mana pun, awak cuba pergi x-ray tak ada apa-apa. Doktor expected awak TB, biasanya doktor akan test TB, dia akan suntik something dekat tangan, and then kalau benda tu dia macam tak ada apa-apa, so dia akan jadi maksudnya bukan TB lah. Kalau dia react, dia akan kembung dan bengkak, bermaksud itu dalam badan korang ada virus TB. Okey, kenapa cerah ni? Nampak muka saya kan, baru nak seram. Okey, saya teruskan. Dengan izin Allah atau mungkin Tuan Sri akan menghantar santau. Okey. Ayat ni awak kena ingat, santau kadang-kala tidak memberikan kesan yang serius seperti kerosakan organ dalaman mangsa. Okey, ini berkemungkinan berlaku kerana tidak diizinkan oleh Allah SWT. Okey, tidak diizinkan oleh Allah SWT. Rambut, ya Allah, abang perasan rambut macam tu raya. Okey, tidak melakukan penghantaran santau dengan sempurna mengikut kehendak jin dan juga syaitan. Mangsa yang terkena santau batuk ini masih mempunyai harapan tinggi untuk disembuhkan sepenuhnya melalui rawatan dan perubatan Islam yang segera dan cepat. Jadi santau batuk ni dikira macam intro sahaja. Kalau yang lain tu dah dahsyat dah. Okey, yang ni korang kena, ni antara yang dikongsikan oleh ustaz saya pernah kongsikan dah. Antara tanda-tanda ini saya tambahkan sikit. Jika seseorang mempunyai ciri-ciri tersebut, maka beliau disyaki yang terkena santau. Yang pertama, batuk berlarutan, kadang-kadang batuk berdarah dan nanah, keluar berdebu-debu kecil seperti sebuk kaca. Yang tu rare lah. Biasa saya pernah bekam seseorang. Okey, saya pernah bekam darah, bekam darah, dia akan keluar kaca keliling bekam tu. Itu santau. Okey, jadi orang yang bekam bermain dengan darah, dia kena kuat sikit, dia punya batin tu kena kuat sikit. Dia kena saya pernah bekam orang dan saya lemah sangat sebab orang tu ada benda. Orang tu ada benda dalam badan seseorang tu. Hamba Allah ni dia ada benda dalam badan dia ada benda. Benda tu faham je lah korang, dia ada saka ke pendamping ke whatsoever. Saya je lemah. Okey. Istihadah yang berpanjangan bagi wanita sehingga 1 hingga 3 bulan, iaitu dia punya datang bulan tu sampai lama sangat. Proses nak datang bulan tu lama. Kadang-kadang datang bulan tu kadang-kadang sebulan, 2 bulan, kadang-kadang 3 bulan berturut-turut datang bulan. Kadang-kadang tak datang langsung. Kena check balik Check balik dengan pakar wanita. Biasanya doktor akan membekalkan something untuk producekan balik benda tu lah. Jangan risau. Sakit tulang belakang terutama pada waktu maghrib dan malam Jumaat. Kadang-kadang sakit menjadi-jadi semasa waktu nak solat Jumaat. Okey, sakit sesak nafas terutama waktu maghrib. Kalau sekarang ni zaman Covid ni, janganlah kurang sesak nafas, semput sihir. Kan sial satu hospital ke Shah Alam kan. Semuanya kena sihir kan. Santau ni Covid-19 ni adalah sihir. Semua batuk-batuk semput sikit, sihir. Sian orang-orang kat sana kan. Habis semua disihirkan korang. Tak boleh, terms tu lain. Dia ada masa-masa tertentu. Dia tak batuk, tapi dia hanya batuk pada waktu-waktu tertentu sahaja. Lenguh seluruh badan pada waktu tertentu sahaja. Okey, kuku menjadi hitam ataupun kebiruan, yang mana saya pernah share dah. Okey, saya pernah share dah dalam video sebelum ni. Okey, mimpi bahan-bahan miang seperti buluh ataupun ulat bulu. Mimpi bermain dengan benda tajam seperti pisau dan sembilu. Contoh, mimpi kanak-kanak kecil seperti menyusu kanak-kanak. Korang pernah tak menyusu seorang budak yang tak tahu siapa-siapa menyusu? Itu tanda-tanda korang kena sihir ataupun buatan orang. Okey, mimpi binatang yang menakutkan seperti ular. Okey, binatang ular tu saya pernah jelaskan. Ular tu warna gelap, ciri-ciri dia mengejar korang. Kalau berbisa ular tu ular tedung, dia mengejar korang bermaksud belum lagi kena sihir. Kalau dah kena patuk bermaksud dah terkena dah. Dah terkena, korang bangun korang akan rasa batuk dan rasa lain macam sikit. Rasa nak marah korang. Kadang-kadang orang yang kena sihir santau ni tak rasa pun apa-apa pun. Tak rasa, dia rasa macam biasa. Tapi orang lain boleh rasa perubahan tu. Orang lain akan kata, Syawal, kau nampak macam lain kau akan nampak dark circle ataupun mata panda, tidur tak lena, pejam mata tapi dalam masa sama delusion. Dia macam imaginasi lebih. Dia macam tidur tapi tak lena. Bila bunyi apa-apa je terjaga. Okey, dia jadi macam depression, dia jadi macam tak betul, dia rasa macam cakap sorang-sorang. Okey, sebenarnya tu adalah antara ciri-ciri yang teruk. Dia ada level dia. Okey,
Mimpi makan seperti makanan kotor seperti bangkai ataupun babi. Okey, mimpi paderi Kristian Sami Buddha ni saya pernah cerita. Mimpi pergi tempat-tempat ibadat bukan Islam. Saya dah kongsikan. Sentiasa sakit tulang belakang. Okey, bawah matanya biru seperti orang tak cukup tidur. Okey, itu dah dark circle lah. Okey, itu yang saya nak kongsikan pada malam ni. Nanti saya akan kongsikan kisah pengalaman santau angin. Nanti saya akan skip, saya akan letak sikit gambar-gambar supaya korang boleh imagine, supaya korang boleh nampak, boleh orang kata apa, korang boleh nampak lah benda tu kan. Okay, so korang boleh imagine apa itu benda tu kan. So boleh nampak guys tu. Okay, itu saja saya nak kongsikan untuk malam ini, saat ini. Terima kasih semua sebab korang memberikan sokongan kepada saya, okay, untuk saya punya konten ni. Teruskan like, share dan juga subscribe untuk memberikan motivasi supaya saya terus membuat video-video, supaya saya terus berkongsikan tentang awareness tentang sihir, tentang cara-cara apa yang menyebabkan kita terkena sihir, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita menjaga hubungan baik hablum minallah, menjaga hubungan baik dengan manusia dan juga menjaga hubungan baik dengan hablum minallah, menjaga hubungan baik dengan Allah. InsyaAllah kita sentiasa husnuzon dengan orang. Kalau kita bersangka baik dengan orang, insyaAllah okey, Allah akan jaga kita kalau kita sentiasa menjaga hubungan kita dengan hablum minallah. Okay, itu saja. Please like, share dan juga subscribe. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much. Okay, kalau ada apa-apa komen, boleh komen dekat bawah. Kalau untuk saya untuk improvekan balik video saya di masa hadapan, okay, boleh komen dekat bawah. Okay, please. Okay, thank you so much. Okay, video sebelum ni, video semalam saya nak komen sikit lah. Saya memang kena gangguan. Masa saya tengok buat video, saya memang diganggu. Okay, yang pertama sekali, korang boleh tengok video pada awalnya tu, lampu tu okay. In the middle, bila saya bercerita tentang ciri-ciri benda tu, dia akan datang. Okay, yang tu biasa. Sebab saya banyak lagi pengalaman. Saya pernah cerita, lepas tu benda tu tengah muncul depan pintu pun ada. Ada orang pernah nampak dalam live. Saya tengok live macam biasa, dia muncul belakang ni pun ada. Okey, banyak. Banyak. Okey, itu sahaja saya nak kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada malam esok. InsyaAllah saya akan kongsikan kisah pengalaman yang lebih menyeramkan tentang santau angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.